Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Tuan Guru Haji Muhammad Arif bin Al-Haji Ishaq Al-Qadahi rahimahullah ta'ala, qala, dan segala rukun iman itu 6 perkara. Pertamanya beriman, artinya percaya dengan Allah. Kedua, percaya dengan segala malaikatnya. Ketiga, percaya dengan segala kitabnya ila akhirih. Jadi sambung perbahasan rukun iman. Rukun Islam, kita sudah bahas rukun Islam. Jadi rukun Islam, rukun iman, dua benda rukun dalam agama Islam. Cuma dia panggil rukun Islam tu, rukun iman tu rukun hakiki. Sebab kita faham rukun, bila rukun ni benda tu kalau tak ada tidak sah. Ni. Contoh rumah lah, rukunnya tu tiang, dinding, bumbung dan sebagainya. Tu kalau tak ada rumah. Bumbung tak ada. Tiang ada 100 juta tapi bumbung tak ada. Jadi tak ada nilai. Orang pun tak mau beli sebab tak ada bumbung. Jadi rukun iman ni rukun hakiki. Maksud rukun hakiki ialah kalau tak ada dia tidak sah iman dia. Beza dengan rukun Islam. Kalau salah satu tak ada, bukannya tidak sah iman dia. Sah, masih sah iman dia. Tetapi fasik, dia tidak kafir kalau tidak ada rukun Islam. Maka dia pun sebut, dan segala rukun iman itu 6 perkara. Pertama, beriman. Artinya iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak tengok syarahan rukun Islam dengan rukun iman tu, boleh tengok syarah Safinatun Najah. Sebab dalam matan Safinatun Najah tu dia ada hurai rukun Islam, rukun iman. Jadi boleh tengok syuruh dia. Dan kitab ni kita boleh buat syarah lah. Kita boleh buat syarah kitab ni. Yang kita dah letak dah biografi musannif di grup Tuhfatul Tullab, Syarah Idhahul Albab. Boleh tengok situ lah.
Percaya dengan Allah Ta'ala. Jadi percaya dengan Allah Ta'ala, hak tu untuk apa tu? Hak tu lah nanti kita akan bahas sifat 20. Itu menurut kaedah metodologi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian dia kata, betul? Keduanya percaya dengan segala malaikatnya, malaikat Allah. Jadi malaikat dia akan sebut asalnya nanti. Dia akan sebut nantilah secara detail. Asal tak tahu lah sebut kedok ni. Cuma beriman dengan malaikat tu, maksudnya beriman mereka itu hamba Allah Ta'ala, mereka itu bukannya manusia, mereka itu tidak ada hawa nafsu, mereka itu tidak makan, tidak minum macam manusia, mereka itu ada akal, mereka itu jisim latif. Itu semua benda-benda yang sudah dibahaskan dalam kitab. Kita baca dulu Qatrul Ghaith Syarah Masail Abil Layth oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Ketiga, percaya dengan segala kitabnya, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu secara ijmalinya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala turunkan secara ijmalinya, makna tidak tahu jumlah secara tepat. Adapun secara yakinnya, secara tafsilinya, yang pasti 4 kitab diturunkan. Zabur, Injil, Taurat dan juga Al-Quran. Selain daripada itu, boleh juga kita tafsirikan, cuma dia khilaf lah. Atau suhuf. Jadi suhuf dia khilaf ulama. Jadi atas pandangan mu'tamadnya tawakuf dengan makna ijmali, secara ijmalinya kita wajib i'tiqad sabit kitab daripada Allah Ta'ala, termasuk as-suhuf. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, keempatnya percaya dengan segala rasulnya, rasul Allah. Percaya dengan rasul, nanti dalam bab kerasulan lah. Sifat-sifat yang 4 tu, sifat-sifat yang mustahil tak ada di rasul. Satu sifat yang harus, iaitu sifat kemanusiaan. Selagi mana tidak menjatuhkan maruah seorang rasul, maka dia tu layak untuk ada sifat manusia tersebut. Kelimanya percaya dengan hari yang kemudian. Percaya dengan hari yang kemudian. Dia panggil Yaumul Akhir. Ataupun Yaumiddin ke, macam-macam nama lah. Hari kemudian, Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Zalzalah, Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumuddin. Tapi kenapa kemudian? Sebab selepas daripada kiamat tu tidak ada lagi siang dan malam. Itulah akhir hari, siang dan malam. Itu disebutkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hijri. Jadi khilaf lah sebab apa panggil akhir tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, keenamnya percaya dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Qadar. Ataupun kita kalau sistem kafar dan sebagainya, kalau budak-budak tu dia akan belajar apa? Beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Qada di sisi Asy'ariyah ialah merujuk kepada kehendak Allah Ta'ala. Qadar di sisi Asy'ariyah merujuk kepada ta'aluk kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada apa yang dia kehendak. Itu takdir ataupun qadar. Jadi qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Maturidiyah terbalik je. Maturidiyah terbalik. Qada itulah qadar kita, qadar itulah qada kita. Terbalik lah, khilaf lafzi. Kemudian yang bezakan kita dengan Mu'tazilah ialah dia sebut dulu baiknya dan jahatnya. Baik qadar dan jahat qadar. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala-galanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baik ataupun yang buruk. Yang Mu'tazilah dia hanya menetapkan yang baik saja di sisi Allah Ta'ala. Adapun jahat kita yang buat. Maka seolah-olah ada benda yang memberi takfir selain Allah Ta'ala. Walaupun benda itu benda jahat, iaitu makhluk. Ada benda lain selain Allah yang memberi takfir, dari sudut memberi bekas terhadap perbuatannya sendiri dengan kudrat yang Allah Ta'ala telah berikan.
Sebab tu dalam kitab apa tepi Sirajul Huda itu kita baca tu, yang kitab tepi Sirajul Huda tu disebut apa? Kebanyakan ataupun sebahagian ulama ma wara'an nahar. Ma wara'an nahar biasa Maturidiyah lah. Dia mengatakan yang puak yang melampau sikit lah. Bukan dia tu tak betul, dia betul, tapi pendapat dia agak melampau, iaitu dia kata Mu'tazilah ni kufur lebih daripada Nasara, lebih daripada Majusi. Sebab Majusi beriktikad dua Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Tuhan cahaya Allah, Tuhan gelap syaitan, yang hanya memberi bekas. Tiba-tiba Mu'tazilah mengakui perbuatan kita memberi bekas dengan kudrat yang Allah beri, maka hukumnya kufur kerana ada unsur ta'thir selain Allah, ada unsur memberi bekas selain Allah Ta'ala. Itu satu benda yang masalah. Dia kata sebab tu Mu'tazilah lebih kufur daripada Nasara, lebih kufur daripada Majusi. Tapi pandangan tersebut ditolak. Pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah Mu'tazilah tidak lagi kufur dengan sebab demikian kerana masih menisbahkan Allah yang beri kudrat, masih menisbahkan Allah Ta'ala yang beri kudrat. Yang Ahlus Sunnah sangat mu'tadil. Dengan sebab tersebutlah dia tidak mengatakan Mu'tazilah kufur. Tidak mengatakan Mu'tazilah kufur. Ahlus Sunnah wal Jamaah memang susah nak kufur ke orang. Itu antara ciri-ciri Ahlus Sunnah. Jadi kalau dia mengaku dia Ahlus Sunnah tapi sesak ke orang cepat, kufur ke orang cepat, masalah. Sesak tu tak apalah, kufur tu. Sesat tu memang kadang-kadang sesat, tapi sesat tak semesti kufur. Kufur mesti sesat. Dia panggil umum khusus mutlak. Setiap benda yang sesat tidak semesti kufur, setiap benda yang kufur mesti sesat. Kemudian dia kata artinya bahawa sekalian perkara itu, artinya arti qadarnya, baiknya dan jahatnya tu, bahawa sekalian perkara itu sama ada elok ni yang baik lah, dia tafsir lagi, seperti ta'at. Ta'at iman, tu benda yang elok, Allah Ta'ala buat. Jadi kalau dia ada tauhid sebegininya, maka dia tidak akan merasakan dia ni buat, padahal itu daripada Allah Ta'ala. Bukan tak berasa dia buat, mana tak berasa timbul ada ujub yang dia ni yang buat sembahyang, dia ni yang buat puasa dan sebagainya, kerana dia tahu itu daripada Allah Ta'ala. Atau keji ataf kepada elok, yakni perbuatan Allah Ta'ala itu sama ada keji, seperti maksiat. Yang maksiat dia je gitu biasalah tu ikutkan ta marbutah, tapi tak apalah bahasa Melayu. Seperti maksiat kufur, Allah Ta'ala buat. Cuma nisbah cakapan adab dalam kitab Aqidatun Najin wal Minal Al-Fattani rahimahullah Ta'ala sebut, nisbah cakapan adabnya kita sandarkan benda baik pada Allah, benda jahat pada kita lah, tapi hakikat i'tiqad semua hakikat pada Allah Ta'ala. Habis. Hasil iyo, elok dan keji ni hasil iyo. Iyo tu dia buat macam tu. Rasam dia. Dalam Al-Quran ilmu rasam lain, ilmu dhabtu lain. Kalau rasam tu tulisan tu, kalau dhabtu tu tanda tu, fathah lagu mana, ada sin kecil, ada mim mati, mim kecil, sukun, itu ad-dhabtu. Ini rasam tulisan. Hasil ia perkara itu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perbuatan Allah Ta'ala hasil. Mana terjadinya benda baik dan benda buruk tu dengan perbuatan Allah. Wajib i'tiqad begitu. Kalau kata yang baik saja daripada Allah, yang buruk daripada kita, hasil daripada kudrat yang Allah beri, fasik. Ataupun dia kata, bukan kudrat yang Allah beri, kita memang sendiri boleh menghasilkan pergerakan dan perbuatan. Itu kufur. Sebab dia menafikan Allah Ta'ala beri kudrat pada dia sendiri yang buat. Bahaya tu. Jadi mungkin pelik lah. Ada kurang macam tu. Ada. Itu atas muafakat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat iradat Allah pada sedia kala.
Jadi sebab tu iradat Allah ada dua saja menurut pandangan mu'tamad, saluhi qadim, tanjizi qadim. Tanjizi hadis tidak ada. Atas pandangan mu'tamad, atas pandangan kedua tanjizi hadis ada. Tetapi kalau ada sekalipun, bukan bermaksud dia tu kehendak lain tak. Tanjizi qadim lain, tanjizi hadis kehendak lain, bukan. Tanjizi hadis kalau kita sabit sekalipun, dia sama dan muafakat dengan tanjizi qadim, dia hanya meluluskan ketika baharu. Bermula ihsan itu, ahsana yuhsinu ihsan, berbuat baik, nokta, berbuat baik. Jadi masuk dalam tasawuf. Macam mana tu buat baik tu? Dengan bahawa seikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, taat seorang. Yang kita dah kata semalam dah, berlaku khilaf di kalangan ulama, 3 pandangan. Kalau seseorang itu ada sifat tidak ikhlas dalam ikhlasnya, ada sifat tidak ikhlas dalam ikhlasnya. Pandangan pertama, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan 1% ada ikhlas, 1% dapat, yang bakinya tak dapat. Kalau yang pandangan kedua, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah kata 1% ikhlas, 1% boleh dapat, 99% tak dapat. Kerana berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang semalam tak sebut nombor 3. Nombor 3, Imam Al-Ghazali, ini pandangan mu'tamad. Iaitu ditengok kalaulah ikhlasnya itu lebih 50%, maka dia akan dapat qadar ikhlas. Contoh 60%, 60% boleh dapat. Tapi kalau qadar ikhlasnya itu kurang 50%, maka dia tak akan dapat langsung pahala. Dia tak akan dapat langsung. Itu pandangan mu'tamad Imam Al-Ghazali. Kemudian dia katanya, dan iaitu seorang iaitu ikhlas dalam ibadat tu, beribadat kita akan Allah Ta'ala padahal seolah-olah kita melihatkan dia, melihatkan Allah. Ni dia panggil maqam musyahadah. Dalam hadis Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apa dia? An ta'budallah, kamu beribadat pada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Inilah musyahadah. Itu peringkat yang tertinggi. Peringkat bawah musyahadah panggil muraqabah. Dipanggil muraqabah. Maka patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya, yang lain daripada Allah, dengan batin dan zahir. Batin sini hati, zahir ni pergerakan badan. Lepas tu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab fiqhnya mengatakan khusyuk itu salah satu rukun sembahyang. Khusyuk merupakan salah satu rukun sembahyang. Khusyuk yang maksudkan ialah tetap anggota zahir. Kerana orang yang tidak khusyuk pasti tidak tetap anggota zahir. Jadi alamat dia tu khusyuk, dia tu tetap anggota zahir, dia buat gerakan yang semayang saja. Dia tidak buat gerakan-gerakan yang selain daripada sembahyang. Tu khusyuk. Kemudian disebutkan ataupun dikritik oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, mengatakan pandangan tersebut ialah tidak mu'tamad, bahkan ia hanya sunat sahaja. Pandangan mu'tamad, khusyuk itu bukannya rukun daripada sembahyang. Dan itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu dari sudut fiqh, dari sudut ihsannya patutnya begitulah. Tidak patut kita berpaling selain kepada Allah Ta'ala dalam hati ketika sembahyang, ketika ibadah. Apatah lagi kalau masuk penyakit-penyakit lain, riak dan sum'ah, tu lagi tidak patutlah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala melihatkan kita. Macam mana kita boleh berpaling daripada Allah Ta'ala ketika ibadat? Padahal kita tahu itu Allah Ta'ala tengah lihat. Allah Ta'ala tengah lihat. Sebab tu antara sifat basar Allah tanjizi hadis.
baharu, waktu azali baharu, dan dia lulus pada waktu tersebut, pada waktu baharu. Ketika kita semayang dan sebagainya, tanjizi hadis berlaku secara ketika itu, ketika semayang tu Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat dia yang qadim. Maka malu kita pada ketika itu, pada ketika melihat Allah Ta'ala akan kita, bahawa lalai kita di dalam ibadat akan dia, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu malu kita Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu sebut, malu yang dikeji dua. Pertamanya malu malu yang dikeji dua. Pertamanya malu untuk bertanya. Malu untuk bertanya. Mana malu untuk belajar lah. Malu untuk belajar. Malu untuk belajar itu salah satu sifat yang keji. Karena tidak patut ada pada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Ta'ala mentaklifkan suruh belajar. Tiba-tiba dia tak belajar sebab dia malu lagi. Mungkin sebab umur, mungkin sebab muda tua dan sebagainya. Jadi umur bukan penghalang. Waktu mengaji daripada beranak, mula beranak sampai mati. Selagi mati, maka menuntut ilmu tu takkan terlepas daripada orang tersebut. Senantiasa ada. Okay? Senantiasa ada. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Analogi dia ialah iman ni ibarat kunci rumah. Iman ni ialah ibarat kunci rumah. Kalau beli rumah besar, kunci tak ada, tak dapat dah. Tak nak masuk. Kunci tak ada. Satu tin je lah. Satu benda ni. Nak buka rumah yang besar tu. Rumah besar dah. Kunci tak ada. Nak masuk tak boleh. Kunci belakang sebelum itu. Jadi sia-sia beli. Masuk-masuk tak ada kunci. Tu kalau contoh tak ada iman. Ada iman pula. Ada kunci. Buka kunci. Buka kunci. Tengok rumah. Atap tak ada. Bumbung tak ada. Tandas tak ada. Ada dah rumah. Tapi tak padan weh. Nak duduk lama-lama. Yang tandas tak ada. Bumbung tak ada. Atau tiang tak ada. Roboh. Utuh pun tahu. Tu ibarat Islam. Ada dah rumah dah kunci dia. Tapi tak ada tiang. Tak ada bumbung. Nak duduk pun. Tak ada tandas. Macam mana nak duduk lama-lama? Bolehlah duduk sekejap. Lepas tu, nak pergi tandas, kena keluar. Tak boleh masuk dah tandas dalam tu. Sebab tak ada tandas. Hujan turun, tak boleh pergi mana. Sebab tak ada bumbung. Nak kena keluar jugalah. Tak boleh pergi mana. Tak boleh duduk dalam rumah tu dah. Kena keluar juga. Sebab apa? Sebab hujan. Tak ada bumbung. Itulah Islam. Kalau tak ada semayang, fasik. Ada iman, tapi fasik. Menyebabkan dia tak masuk syurga dulu, masuk neraka dulu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dah ada rumah, kunci rumah, ada atap semua elok. Tiba-tiba perhiasan pula tak ada. Perhiasan rumah kosong gitu ya. Plain ya, putih ya. Masuk rumah tu macam masuk pada masyarakat, putih. Bumbung putih, dinding putih. Putih lah kau. Mesin tak ada, TV tak ada. Apa lagi tak ada? Kapet tak ada, apa pun tak ada. Elok tak rumah tu? Elok nisbah duduk boleh lah. Tapi nisbah nak kata kemah tu, nak kata cantik tu kurang lah. Mari cantik tu, ihsan. Kunci rumah ada. Rumah besar dah. Ada belakang dah bumbung semua. Tapi putih belakang. Tak ada hiasan langsung. Maka kalau ada hiasan, bumbung kita cat warna merah contohnya. Dinding cat warna biru. Tingkat 2 cat warna hijau. Lepas tu kita buh kapet. Lepas tu buh mesin basuh. Buh TV dan sebagainya. Itu hiasan. Baru jadi cantik. Begitulah analogi iman, Islam dan ihsan secara mudah.
Maka tiada sempurna keduanya, kedua Islam dan iman, melainkan dengan dia dengan ihsan. Okey. Noktah intaha. Dia kata intaha mana tahu. Tak sebut nama syekh mana-mana. Dia setiap perenggan ada intaha. Setiap perenggan ada intaha. Intaha dia sendirilah kan. Ketahui olehmu bahawa sehukum akal itu tersimpan ia hukum akal pada 3 bahagi. Ini apa? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 4, 6, 8, 10. Okey. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Baca 2 muka sehari ni dah. Tahu masa ni nak pergi bank pun ni. Ketahui olehmu bahawa sehukum akal itu tersimpan ia hukum akal. Tersimpan ni terbatas. Kalau kita hadkan hukum akal tu pada 3 bahagi. Mana bukan 2, bukan 1, bukan 4. Kenapa? Istiqra'. Kerana kajian lah. Hukum akal kita, hukum akal, akal hukum. Dua benda yang berbeza. Hukum akal, akal hukum. Hukum akal, wujub, istihalah, jawaz. Wujub tu mesti, istihalah tu tidak, jawaz itu boleh. Itu hukum. Hukum akal. Akal hukum jadi isim fa'il. Wajib, mustahil, jaiz. Sesuatu benda yang dihukumkan mesti wajib. Sesuatu benda yang dihukumkan tidak mustahil. Sesuatu hukum yang dihukumkan boleh, yang harus. Dia panggil ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Itu dalam kitab Asy-Syaikh Bajuri ala As-Sanusiyah yang kita sudah baca. Al-mushtaq dah. Ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Mushtaq minhu dia masdar. Masdar apa? Wujub, istihalah, jawaz. Mushtaq selain pada masdar. Isim fa'il lah sekarang ni. Sini isim fa'il lah. Wajib, mustahil, harus, jaiz. Jadi bila kita sebut wajib, faham selalu wujub. Bila sebut mustahil, faham selalu istihalah. Bila sebut jaiz, faham selalu jawaz. Atas kaedah ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu akal hukum. Wujub, istihalah, jawaz itu hukum akal. Beza. Jadi ada 3 saja. Pertama wajib. Wajib bermakna wujud lah. Tapi kenapa sebut wajib? Kita kata dah ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Wajib ni mushtaq, wujub itu mushtaq minhu. Cuma ni cakapan mudah bahasa Melayu. Kita kata wajib. Melayu tak ada sebut wujub. Wujub bahasa Arab, wajib pun bahasa Arab. Cuma kita terjemah lebih dominannya ataupun lebih kita selesanya dengan wajib lah. Bahasa kitanya, bahasa Melayu kita ni wajib, bukan wujub. Tak ada wujub bahasa Melayu. Wajib bahasa Arab, cuma dia jadikan Melayu. Ini dia panggil tasamuh lah. Ibarat tasamuh. Kerana ni kita jawi. Dan kedua mustahil. Dan ketiga jaiz. Artinya arti jaiz harus. Noktah. Maka arti wajib itu barang yang tiada diterima pada akal akan tiadanya barang. Tiada dengan makna tidak. Tiada dengan makna tidak. Dia kata tiada diterima pada akal akan adanya. Pusing balik. Makna terima adanya. Terima adanya. Jadi bila kita kata terima adanya saja, maka seolah-olah kita sudah menafikan ataupun sudah tidak beriktikad ataupun sudah tidak mengatakan sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah sebagai sifat Tuhan yang wajib. Ini main ibarat je lah. Ini main ibarat saja. Ini tarah-tarah muhasyi lah yang main ibarat gini. Jadi seolah-olah tidak termasuk sifat Allah Ta'ala itu yang wajib itu salbiyah, nafsiyah, maknawiyah. Kerana 3-3 ni tidak ada. Kerana 3-3 ni tiada. Mana?
Bila tiada, tak wajib lah. Sebab wajib ni terima adanya. Terima adanya. Mesti terima adanya. Makna salbiah mustahil. Nafsiyah mustahil. Apa nama tu? Apa tadi? Maknawiyah mustahil. Sebab dia tak ada. Sedangkan wajib disebut terima adanya. Macam mana ni? Maka sebab tu dalam muhasyiah akan sebut ma yutasawwaru ataupun ma yasduqu. Ni pun dia sebut diterima ni makna yasduqu ni. Kalau yatasawwaru dia kena kata yasduqu pula, tafsir pula. Kalau matan kata yatasawwaru, syarah dengan muhasyi dia akan sebut yasduqu. Sebab bila kata yatasawwaru, tergambar. Dalam kepala otak kita ni tergambar banyak Tuhan, boleh tak? Boleh. Kalau nak kata yatasawwaru, tergambar dalam kepala otak 1000 Tuhan, boleh tak? Boleh. Sebab tergambar. Tapi terbenar, lain. Terbenar, diterima di akal, tak ada. Sebab apa? Ada hujah dalil. Sama ada ijmali atau tafsiri. Dua-dua dalil ini tidak menerima kata Tuhan lebih daripada satu. Sebab tu kita kata akal tidak terima. Bukan tidak tergambar. Kalau tidak tergambar, kena tafsir lagi lah. Sebab tidak tergambar tu terlalu umum. Sedangkan dalam kepala otak kita tergambar banyak Tuhan, boleh. Okay. Sekarang ni bila kita kata terima adanya, itu wajib. Maka tak termasuklah salbiyah, nafsiyah, maknawiyah. Sedangkan tiga-tiga ni wajib juga. Maka sebab tu muhasyiah akan sebut ma la yasduqu ma la yasduqu fil aqli wujuduhu ay thubutuhu. Wujud bermakna thubut, makna sungguh. Ada dengan makna sungguh. Maka kita pun kata wajib itu ialah tiada barang-barang yang tiada diterima pada akal. Tengok. Satu yang kita satu-satu. Barang yang tiada diterima pada akal akan tiadanya, yakni tidaknya. Sebab apa? Ada lawannya tiada. Sungguh lawannya tidak. Itu Jadi tiadanya dengan mana? Tidaknya. Tiada lawan ada, tidak lawan sungguh. Jadi bila kita kata barang yang tiada diterima pada akal tidaknya, dengan makna terima sungguhnya. Masuk semua sifat manis, masuk semua sifat Allah Ta'ala. Hak wujud sungguh, salbiyah sungguh, ma'ani sungguh, maknawiyah sungguh. Ma'ani ni satu martabat lain, ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh. Sebab sifat ma'ani sifat yang wujudi, sifat hak ada. Sifat hak peseng ada. Habis. Tengok dia kata tu barang yang tiada. Barang. Mana apa barang ni? Mana dia ada satu zat yang muttasifun bisifatil wujub. Zatun muttasifun bisifatil wujub, jadi wajib. Satu sifat yang bersifat dengan sifat wujub dia panggil wajib. Jadi barang-barang ni dia bukan hukum akal. Hukum akalnya ialah tiada terima pada akal akan tiadanya. Itu hukum akal. Tapi bila tambah barang, hak tu bukan hukum akal. Itu akal hukum. Itu akal hukum. Habis. Seperti mengambil lapang bagi jirik. Dia panggil wajib apa ni? Wajib daruri. Contoh bagi wajib daruri. Wajib daruri makna macam tadi, tak terima pada akal tidaknya, dengan makna sungguh perkara tersebut. Mesti sungguh benda tersebut. Tapi nisbah tak perlu mikir panjang. Tak perlu mikir panjang. Dan seperti ada Allah Ta'ala nuktah. Ada Allah Ta'ala dia panggil wajib nazari. Wajib juga tak diterima pada akal tidaknya, dengan makna terima sungguhnya. Sungguh ada Allah Ta'ala. Kalau orang buat main ibarat, Allah itu ada tak? Allah itu ada. Siapa kata tak ada, kafir. Ada Allah, ada ke tak? Ada Allah, tak ada. Ada Allah sungguh. Sebab sifat wujud bukan wujudi. Sifat wujud tu thubuti. Tu habis, selesai. Ni contoh wajib nazari. Qala, dia pun kata. Dan erti mustahil itu barang. Kita katalah barang tu kena pada
zatun muttasifun bi sifatil istihalah. Istihalah tu hukum akal, mustahil akal hukum. Ialah barang yang tiada diterima pada akal akan adanya barang. Mana barang yang tak diterima pada akal adanya, mana mesti tak doknya. Mesti tak doknya. Mesti apa? Mesti tak dok. Tak dok ni lawannya ada. Tidak ni lawannya sungguh. Tak dok, tiada. Tidak ada. Tiga ni benda sama. Tak dok, tiada, tidak ada. Tiga ni benda sama. Lawan bagi ada. Tapi kalau tidak, lawan bagi sungguh. Okey, ada tu apa pula? Ada ni ialah benda yang dapat dicerak salah satu panca indera yang 5, dipanggil ada. Tak dapat. 5 panca indera ni tak dapat. Itu sungguh. Dapat idrak dengan akal. Tidak boleh idrak dengan panca indera yang 5. Tu ada, beza ada dengan sungguh. Tapi kalau dia tu ada, pasti sungguh. Dia sungguh, belum tentu ada. Umum khusus mutlak. Setiap benda sungguh tak mesti ada, tapi setiap benda ada mesti sungguh. Tu umum khusus mutlak. Habis. Jadi ni pun sama jugalah. Tukar sikit, bukan tukar, syarah sikit, iaitu barang yang tiada diterima pada akal adanya, yakni sungguhnya. Maknanya apa? Mustahil ni mesti tidak sungguh. Mesti tidak sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak nafi sifat mustahil, bukan sifat mustahil hak pesen ada. Kalau kita kata gini, barang yang tiada diterima pada akal akan adanya, dengan makna mesti tak adanya. Makna kita hanya seolah-olah menafikan ataupun kita hanya memustahilkan lawan sifat ma'ani saja. Kita hanya memustahilkan lawan sifat ma'ani saja. Ya, sebab apa? Sebab sifat ma'ani wujudi. Kata Imam Syarqawi, lawan bagi sifat ma'ani pun ghalibnya wujudi. Cuma tak ada di Tuhan. Tak ada di Tuhan tu sebab apa? Mustahil. Tak ada, tak terima. Mesti tak ada di Tuhan. Dah sifat ni tak ada, baharu, sama dengan makhluk. Hak tu bukannya tak ada, tapi tidak. Tidak sungguh di Tuhan itu sama dengan makhluk. Tidak sungguh tak ada Tuhan. Tidak sungguh baharu Tuhan. Tidak sungguh berdiri Allah dengan lain-lain. Tidak sungguh Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala berpelihat. Tidak sungguh silap. Tidak sungguh keadaan Allah yang buta. Tidak sungguh keadaan Allah yang tuli. Itu tidak sungguh belakang. Sebab sifat mustahil yang selain daripada sifat mustahil lawan ma'ani itu semua tidak ada. Dia tidak saja. Dia bukannya tiada, tapi tidak. Sebab dia lawan bagi sungguh. Lepas tu kalau kita Hasyah Syarqawi sebut apa? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay thubutuhu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Tadi macam terbalik Kejap, tadi macam terbalik sebut tadi. Yang wajib tadi. Wajib tu ialah barang yang tidak diterima pada akal akan tiadanya. Okey, tiada dengan makna tidak. Okey. Kalau mustahil tadi, barang yang tidak diterima pada akal akan adanya. Akan adanya yakni akan sungguhnya. Okey. Jadi tiadanya kalau dalam kitab Syarqawi biasanya kalau wajib tadi ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Tak doknya yakni tidaknya, ternafinya, intifa'uhu. Jadi mustahil ni mesti ternafinya sesuatu itu, mesti atas jalan pasti. Jadi maka begitu masuklah syarikul bari, mustahil. Masuklah sifat kaunuhu mayitan, mustahil. Kaunuhu 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 ajizan, mustahil. Kaunuhu karihan, mustahil, dan sebagainya. Masuk sekali lah. Sifat mustahil yang jenis pesen ada, jenis pesen sungguh masuk sekali. Semua tu mustahil. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lepas tu
Seperti tiada mengambil lapang bagi jiring. Tak ambil lapang bagi jiring. Mustahil tak? Mustahil. Tak ambil lapang oleh jiring ni, sungguh benda yang peseng sungguh. Bukan peseng ada. Jiring tu yang ada. Mengambil lapang tu, hak tu tak ada, hak tu sungguh. Dia panggil apa? Mengambil lapang. Tahayyuz. At-tahayyuz. Diri tahayyuz tu sungguh. Bukan ada. Yang adanya mutahayyizun, iaitu benda yang berlapang. Benda tu yang ada. Lapang tu sendiri al-faragh ataupun al-haiz ataupun at-tahayyuz. Al-haiz kosong. At-tahayyuz mengambil lapang. Hak tu sungguh bukan ada. Tahayyuz tu sungguh. Mengambil lapang tu sungguh. Perbuatan fi'il sungguh. Menyapu sungguh. Penyapu ada. Orang tukang sapu ada. Benda yang disapu ada. Buat tiga-tiga ni, dia panggil tubik nama menyapu. Tapi kalau penyapu ada, tukang sapu ada, benda yang disapu ada, tapi dia buat lagu ni, tak panggil menyapu, dia panggil lempar. Sebab apa? Faham kepada kepala otak kita terhadap perbuatan dia. Dia buat apa dengan menyapu. Kalau dia buat gini, tu lempar, tu baling. Walaupun tiga-tiga tu namanya masih ada. Penyapu tu ada, orang yang disapu ada, yang disapu ada. Sebab tiga-tiga ni wujudi. Benda peseng ada. Itu, lepas tu kita pun ambil benda yang disapu, iaitu sampah tu, lakuin dengan penyapu yang kita pegang. Kita ni penyapu, yang kita ni tukang sapu, dia panggil menyapu. Dia panggil apa? Menyapu. Tapi kalau ada tukang sapu, yang disapu, penyapu, duduk kat tepi ini, ada dia panggil nyapu. Tak panggil nyapu lah, sebab tak ada perbuatan tersebut. Dan seperti tiada ada Allah Ta'ala. Ada tu sungguh, tiada tu tidak sungguh di Tuhan. Tidak tiada tu, tidak tiada tu sungguh pula. Tidak tiada tu sungguh pula. Tiada tu tidak sungguh. Tidak tiada tu sungguh pula. Dia panggil istihalatul mustahil. Syekh Ahmad As-Suhaimi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi 'ala al-Hilhili, dia sebut apa? Istihalatul mustahilati min jumlatil wajibati. Benda yang mesti tak ada itu, benda yang mesti tak ada ataupun mesti tidak itu, termasuk dalam kalangan wajib pada akal. Jadi kalau faham gini kok, dia akan tubik apa? Tak habis arti jaiz dulu. Dan arti jaiz, jaiz tu yang haruslah, itu barang yang sah pada akal, adanya barang dan tiadanya barang. Barang ni makna akal hukum. Kalau jawaz, boleh semata-mata hukum akal. Barang yang sah tu boleh lah. Sah pada akal, adanya barang dan tiadanya barang. Dengan makna barang yang sah pada akal, sungguhnya barang, tidaknya barang. Kerana benda sungguh pun ada yang ada yang tidak ada yang sungguh, ada yang tidak sungguh. Jadi 4. Benda yang ada, contoh makhluk kita adalah manusia, dia wujudi. Benda yang tak ada tapi harus, contohnya ialah anak kita yang belum kita nikah lagi. Itu tak ada, tapi boleh ada lah. Dia jenis wujudi, tapi tak ada sekarang. Jadi anak kita tu boleh ada, boleh tak ada. Kita ni sekarang ada, boleh tak ada. Benda yang sungguh dan tidak sungguh. Laju tu sungguh. Tak laju, jadi tak sungguh laju. Laju tu sungguh. Dan kalau tak laju, mana tidak sungguh laju. Sungguh tu tidak sungguh. Laju tu tidak sungguh. Gitu ya. Kembali gitu. Jadi laju tu harus tak? Harus. Tidak laju tu harus tak? Harus. Ada kita harus tak? Harus. Tak ada kita harus tak? Harus juga. Gitu. Seperti mana dia? Seperti bergerak jiring dan diam jiring. Diam ni tidak duduk meletak. Kalau bahasa pasapah sikit,
Kalau apa-apa sikit, dia kata bergerak ni ialah saat pertama dengan saat kedua tempat lain-lain, itu bergerak. Saat pertama, saat kedua tempat lain-lain, itu bergerak. Saat pertama sini, saat kedua sini, bergerak tu. Tapi saat pertama dengan saat kedua, kalau duduk tempat yang sama, tu diam. Tu diam. Gitu. Jadi harus gerak diam tu benda yang sungguh, bukan benda ada. Adapun kalau dalam kitab Ad-Durrus Tsani dan kitab Syarah Al-Hudhudi, dia sebut gerak dan diam tu benda yang Allah Ta'ala kan, benda yang Allah Ta'ala lihat dan dengar. Kalau jumpa ibarat kan, gerak dan diam tu Allah dengar dan Allah lihat. Maka Hasyiah Muhasyi Syekh Syarqawi dia sebut apa? Oh, gerak tu makna yang nampak tu bukan diri taharruk tu, tapi mutaharrik, orang yang gerak. Orang yang gerak bukannya gerak tu sendiri. Gerak tak nampak sebab dia bukan wujudi. Atas madhab Ahlus Sunnah lah. Dia bukan wujudi, dia thubuti. Diam, thubuti, bukan wujudi. Maka dia tu tidak boleh kita maka dia tu tidak bertakluk dengan samak dan melihat Tuhan. Sebab melihat dan samak Tuhan hanya melihat dan mendengar benda ada sahaja. Yang tertentu, bergerak bergerak jiring dan diam yang tertentu. Sebab apa dia kata yang tertentu? Sebab kalau tidak tertentu jadi wajib. Ni banyak orang tak faham. Kenapa disebut tertentu? Ada yang tak tertentu. Kalau yang tak tertentu wajib. Okey, contoh kita kata hak ni kita tentukan dia diam. Okey, tentu. Harus. Mana apa? Kalau kita kata dia ni diam sekarang, kita tentukan dia ni diam. Mana? Harus. Sekarang ni dia diam, harus dia gerak. Tapi kalau kita tidak tentukan, kita semata-mata kata ngepit kuku ni, dia boleh gerak, dia boleh diam, tanpa tentu mana satu gerak diam, maka wajib salah satu. Sama ada diam ataupun gerak. Itu wajib. Wajib zati ke hari ni? Zati ya. Wajib dia terima gerak atau diam. Wajib sebab tak tentu. Tapi kalau kita tentukan, dia ni kita tentukan diam, maka sungguh harus dia diam, harus dia gerak lepas diam, harus. Tu cara dia. Jadi banyak orang keliru sikit lah sini, tertentu. Sebab dia ingat yang tertentu jadi wajib ke? Tak faham tu. Sebab tentu-tentu ni biasanya benda yang menekan sesuatu, jadi wajib ke? Bukan. Yang tertentu ni kita ambil daripada gerak dan diam tu, kita tentukan pada satu benda ni, diam. Harus dia gerak, harus juga dia diam. Tapi kalau tak tentu mana-mana, maknanya kita kata pimpin kuku ni sama ada gerak atau diam. Sama ada gerak atau diam, wajib salah satu. Sebab tak tertentu, sebab tidak tertentu, kau wajib salah satu. Habis. Dan seperti menjadi Allah Ta'ala akan mungkin, itu haruslah. Khalqullah ni ta'aluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim lah. Ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Dan meninggal menjadi akan dia akan mungkin. Allah Ta'ala nak buat boleh, Allah Ta'ala nak buat boleh. Intah selesai. Jadi hukum akal terbit 6 lah. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. 3 dalam bahasa Arab. Dia terjemah Melayu jadi 6. Mana? Bahagi pula 2, benda yang ada dan benda yang sungguh. Wujubul wajibat, wujub ada, wajib benda yang ada. Ada benda yang ada. Wujubul wajib dari sudut ada. Wajib sungguh. Wujub sungguh. Wajib benda yang sungguh. Sungguh benda yang sungguh. Mesti sungguh benda yang sungguh. 2 dah. Istihalah tidak, ataupun mesti tidak. Mustahil kan. Istihalah tiada, mesti tiada. Lawan bagi ada. Mustahil benda yang tiada. Jadi istihalatul mustahil, jadi mesti tiada benda yang tiada. Tukar pula lawan sungguh. Istihalah tidak, mesti tidak. Mustahil benda yang mesti tidak. Jadi seluruhannya mesti tidak benda yang tidak. Istihalatul mustahil jumlatul wajibat.
dah. 5. Jawaz pula. Jawazul jaiz. Jawaz tu boleh. Boleh apa? Boleh ada dulu. Jaiz, benda yang ada. Boleh ada benda yang ada. 5. Jawaz, boleh sungguh. Jaiz, benda yang sungguh. Boleh sungguh benda yang sungguh. Nah. Boleh sungguh benda yang sungguh. Boleh ada benda yang ada tu. Untuk harusnya. Lepas tu kalau nak tambah lagi, dah tiada boleh tak? Boleh tak? Jadi 8. Boleh tiada benda yang tiada. Boleh tidak benda yang tidak. Jadi 8. Nak kata tafsir. Kalau bahasa lagi. Habis. Kemudian kata Musannif rahimahullah, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Wajib atas makna confirm syarak. Wajib tiap-tiap mukallaf atas syarak, atas seorang pada syarak, bahawa mengetahui ia mukallaf dan mengenal ia mukallaf akan barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza. Barang sini kena pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui dan mengenal barang yang wajib pada Tuhan kita Jalla wa Azza. Itu sifat-sifat yang wajib lah. Yang wajib kedua ni wajib bagi, wajib pada akal, mesti sungguh terima. Dan barang yang mustahil atasnya, atas Allah, sifat-sifat yang mustahil, wajib tahu pada syarak. Nisbah penafian. Tadi nisbah sabit, hak ni nisbah nafi. Dan barang yang harus baginya bagi Allah, ni pun wajib sabit. Benda yang harus, sifat yang harus, tapi wajib kita i'tiqad. Bukan harus ni makna boleh kita i'tiqad, boleh tak i'tiqad, silap ke? Bagi Allah Ta'ala. Dan demikian lagi wajib atas bahawa mengetahui ia, atasnya atas mukallaf, bahawa mengetahui ia mukallaf akan barang yang wajib bagi segala rasul, dan barang yang mustahil atas mereka itu rasul, dan barang yang harus bagi mereka itu rasul. Barang sini sifat lah. Dia macam sebiji, macam Ibrahim juga, dia nahub talibin. Mana boleh buat syarah lah. Maka arti dia dah hurai secara umum. Sekejap. Bukan. Maka arti wajib pada syarak itu barang yang diberi pahala atas mengerjakan barang, dan disiksakan atas meninggalkan barang. Macam dalam mata muraqat lah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, tu wajib. Barang yang diberi pahala pada mengerjakan dia, bukan barang yang dijanjikan pahala pada mengerjakan dia, dan barang yang dijanji siksa pada meninggalkannya. Kena tambah janji, sebab bukan pasti. Bukan pasti dapat pahala, pasti dapat neraka. Bukan itu, janji saja. Boleh jadi sebaliknya. Kemudian dia kata seperti mengetahui dengan ada Allah Ta'ala. Dapat pahala kita ni. Kita i'tiqad macam ni dapat pahala wajib ni. Sebaliknya kalau i'tiqad tak betul, boleh jadi fasik, boleh jadi takfir. Wal'iyadzubillah. Maka diberi pahala lah atas mengetahui itu, mengetahui ada Allah. Dapat pahala. Bukan saya saja, duduk saya saja. Ketika Allah Ta'ala ada daripada start bangun tidur sampai tidur semula, pahala jalan semua, pahala akidah. Dan disiksa atas ketiadaan mengetahui ada Allah. Disiksa lah, bahkan masuk neraka lah kafir, tak tahu Allah Ta'ala ada. Padahal dia bukanlah, tak tahu atau tidak menerima Allah itu tiada. Intah selesai. Rasa dia ni macam hudi je. Nak cek lagi macam terjemahan hudi. Macam sama je. Awak tengok. Dan erti jiring. Habis. Intah selesai. Dan erti jiring. Tiba-tiba jiring.
Dan erti jiring itu tiap-tiap suatu yang mengambil lapang qadar zatnya, zat jiring, seperti batu dan kayu dan seumpamanya indah. Jiring tiap-tiap suatu yang mengambil lapang. Al-haizu lapang. At-tahayyuzu mengambil lapang. Al-mutahayyizu yang mengambil lapang. Jadi jiring ni al-mutahayyiz, benda yang mengambil lapang. At-tahayyuz, benda diri mengambil lapang sendiri. Al-haiz, lapang. Okey, mengambil lapang ni mudah apa pula mengambil lapang ni? Mengambil lapang ni menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menempati 3 elemen. Pertamanya udara, air, tanah. Udara, air, tanah. 3. Jadi mana-mana anggota kita contohnya kena pada 3 ni, itulah tempat kita. Itulah mengambil lapang. Contoh kita duduk di sungai. Duduk di sungai. Kaki kita letak sungai. Kaki kita letak dalam sungai. Kita duduk atas tanah. Okey, besar. Maka tempat kita mana? Tempat kita ialah setiap anggota yang bersentuh dengan dia, yang tidak bergaduh dengan orang lain, itulah lapang kita. Kalau dalam air, tempat kita letak air tu, sekira-kira kalau kita beku kat air tu, kita keluarkan kaki, ada bentuk kaki kita, itu mengambil lapang kita pada kaki. Sekira-kira takdir bekukan kita punya air tu, kemudian kita keluarkan kaki, ada dia punya ruang, ada. Itu tempat kaki kita. Lepas tu lutut kita letak di tanah sampai ke punggung. Sekira-kira kalau kita bangun ada bekas tanah tersebut, itu tempat kita. Mana yang tidak ada bekas tempat kita duduk tu, itu bukan tempat kita. Itu bukan mengambil lapang oleh kita. Lepas tu start daripada pinggang sampai kepala ni, udara. Kita menempati udara. Ni udara ni. Sekira-kira kalau kita bekukan tempat ni, kita keluar, ada ruang dia. Ada kepala kita. Macam Mr. Bean kena bom tu lah. Mr. Bean kena bom dalam bilik tu. Bukan Mr. Bean. Mr. Bean nak bom cat. Lepas tu ada kawan tu nak ambil topi. Pum. Meletup. Kawan tu masuk, tiba-tiba ada orang ambil topi. Betul, orang ambil topi. Hak tu mahal dia. Itu dia mahal dah. Hak tu dia punya tahayyuz dia. Ambil tempat itu. Ambil lapang. Tu ambil lapang. Beza dengan puak pasapoh. Puak pasapoh, apa yang bertemu dengan sesuatu, apa yang bertemu dengan sesuatu, itulah tempat. Contoh kita kata, kita letak pen atas repik kuku. Jadi dia bertemu tak antara repik kuku dengan pen. Benda yang bertemu antara dua ni, itulah tempat dia. Jadi tempat bagi pen menurut pasapoh, hak bulat sini je lah. Hak udara tak fikir kau. Yang bertemu saja. Sorry lah. Sorry je. Ni tempat pen. Tapi kalau ada sunnah, bukan ni saja, bahkan ni udara dia. So kira-kira kalau dia tak ada pen di sini, tak ada udara sini, ni udara. Masuk yang pen, dia bagi ruang. Udara bagi ruang, bagi space. Maka itulah. Itulah jiring. Allah Ta'ala bukan jiring. Allah Ta'ala tidak ambil lapang. Ngaji jiring sebab nak tolak benda syubhat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan jiring. Bila bukan jiring, maka sifat lazim bagi jiring pun tak ada, iaitu mengambil lapang. Sebab tu Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Dan erti mungkin itu barang yang harus ada nyonya barang dan tiada nyonya barang atas bersamaan. Tiada berat salah suatu daripada keduanya. Kedua ada dan tiada tu atas taulannya. Tiada berat salah suatu daripada keduanya, yang ada dengan tiada atas taulannya. Taulan salah satu. Okey. Dah pula ni. Mungkin. Mim kaf nun. Mungkin dengan jaiz sama je. Harus. Jadi mungkin apa dia? Barang yang harus. Mana kena pada benda. Benda yang harus ada dan tiada atas bersamaan. 50-50. Itu mungkin. Contohnya iman Abu Jahal. 50-50. 50-50.
Boleh Allah kata ada, boleh Allah kata tak ada. Apa lagi? Lagi 50-50. Boleh ada, boleh tak ada. Samaan. Dan Allah mentarjihkan ada. Jadi ada. Allah mentarjihkan tak ada. Jadi tak ada. Lagi tu. Okey, bersamaan 50-50. Tiada berat salah suatu daripada keduanya yang ada tiada atas taulannya. Taulan ni gu dia lah. Ada, gunya tak ada. Tak ada, lagu dia ada. Gu tu lah. Jadi tidak berat ada atas tiada. Tu taulan tu, tiada tu taulan. Tidak berat tiada atas ada. Ada tu taulan. Gu dia. Bila berat kot ada, mesti ringan kot tiada. Bila berat kot tiada, mesti ringan kot ada. Dia tidak berat mana-mana. Dia sama 50-50. Qala seperti daun neraca. Tiba. BN. Intaha. Apa? 50-50. Letak batu enggak jadi murajjih. At-tarjihu bila murajjihin mustahil. Mentarjihkan benda yang mentarjihkan benda tu tersebut tanpa yang ada yang mentarjihkan, itu mustahil. Jadi kalau dacing tu kalau berat sebelah tanpa ada pemberat, mustahil. Macam mana boleh berat? Mesti ada sesuatu yang berat. Kita yang turunkan. Kita letak batu, kita tekan dia, dia berat. Kita nak sebab berat sebelah, lari kita. Tahu dah siapa yang buat. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, bermula hakikat mengenal itu, haqiqatul ma'rifah. Bermula hakikat mengenal itu. Okey, biar ada banyak pertama. I'tiqad yang putus. Sebab nak keluarkan syak, zon, wahab, jahil. I'tiqad yang putus, jazam lah. Yang muafakat, yang kedua, yang muafakat bagi diri pekerjaan yang dipanggil nafsul amri al-waqi' ma fi lauhil mahfuz ma fi ilmillah. Diri pekerjaan tu nafsul amri, terjemah pada nafsul amri. Nafsul tu diri, pekerjaan tu amri. Nafsul amri al-waqi' ma fi lauhil mahfuz ma fi ilmillah. Jadi muafakat. Mana kalau tak muafakat dengan waqi', itu bukan ma'rifah. Saya kenal Kaabah ni. Kaabah ni dibesuk. Tak ma'rifah. Nampak macam makrifah tapi bodoh lah. Jahil murakkab. Jadi kalau di i'tiqad putus dah, Mekah ada, Kaabah ada, tapi dibesuk. Tu tidak makrifah. Tuhan tu ada, tapi Tuhan tu ada anak, tidak makrifah. Tuhan tu ada, tapi boleh Allah Ta'ala itu buat anak, tidak makrifah. Sebab boleh Allah buat anak tu mustahil. Bukan kerja Tuhan. Ada Tuhan dua majusi. Tuhan al-zulmah, Tuhan al-nur. Tu tidak makrifah walaupun dia jazam. Yang ketiga, yang jadi i'tiqad itu daripada dalil yang menunjuk atas betul i'tiqad itu. Noktah. Yang ketiga dalil. Nak keluar taqlid. Orang yang bertaklid dia panggil mupallid. Okey. Habis noktah. 3 tu lah. Ada 3 ni, mana makrifah dia. Tak ada 3 ni, salah satu tak ada, ataupun semua tak ada, atau 2 daripada 3 tak ada, itu tidak makrifah, jahil. Jahil boleh murakkab, boleh basit. Habis lah. Bermula barang, yakni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, ia sifat kesempurnaan. Ni ijmali lah. Ni ma'rifatullah ijmali dulu. Sifat kesempurnaan yang patut, yang layak dengan zatnya, zat Allah yang maha tinggi. Maha tinggi ni sebab nak menyucikan Allah Ta'ala. Kitab Furu'ul Masail, Syekh Daud Al-Fatani sebut, sunat sebut, bila sebut Allah, sebut Ta'ala ataupun seumpamanya, Jalla Jalaluh, yang menunjukkan kesucian. Sifat kesempurnaan, tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zat Allah Ta'ala. Itu wajib, Wajib mana boleh. Bukan boleh. Wajib mana mesti. Apa
apa sahaja, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah mesti sabit di Tuhan. Walaupun selain 20. Walaupun selain 20. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Dah lah, amat banyak pula. Tapi lantai si tak boleh sebut amat lah. Dia panggil bias. Kena sebut banyak lah. Jadi bias. Amat, sangat. Tu tak boleh tu. Amat, sangat tak boleh tu. Tiada meliputi dengan dia dengan sifat kesempurnaan yang amat banyak tu. Dengan dia melainkan Allah. Allah tu fa'il. Yani Allah sahaja yang mengetahui sifat yang tak ada kesempurnaan. Sifat yang tak ada hingga tu. Allah Ta'ala mengetahui tak benda yang tak ada hingga, mengetahui benda yang tak ada hingga. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala merangkumi ijmali dan tafsili. Mengetahui secara ijmali, hak tu tak ada khilaf lah. Tahu secara, bukan tahu benda yang umum tu, tahulah. Allah Ta'ala tahu secara benda, Allah Ta'ala tahu benda tersebut secara umum. Itu tidak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada hingga secara tafsili, itu ada khilaf. Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada hak secara tafsili, secara terperinci, itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf, itu ada khilaf. Pandangan Imam Haramain kata siapa-siapa yang mengatakan Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada terhingga secara tafsili, itu aku bodohkan, aku safihkan dia. Lagi tak Nusami sebut. Pandangan Mu'tamad Ahlus Sunnah tetap tahu secara tafsili benda yang tak ada hingga. Lepas tu dipersoalkan, macam mana Allah Ta'ala tahu benda yang tak ada hingga secara terperinci satu persatu. Sedangkan kalau kita dapat perincikan sesuatu, pasti benda tu ada had. Sedangkan benda tu tak ada had. Maka ada macam-macam jawapan, antaranya kitab Hasyiah Ad-Dusuki ala Syarah Ummul Barahin. Syekh Ad-Dusuki rahimahullah ta'ala sebut, itu luar batasan akal kita. Nak mikir macam mana Allah Ta'ala mengetahui benda tak ada hingga secara tafsil. Sebabnya Allah, benda yang tak ada terhingga tu Allah yang buat, mesti Allah tahu. Allah buat ada nafas ahli syurga, buat nafas ahli syurga berapa banyak, khalidina fiha abada. Mesti Allah tahu berapa. Walaupun secara tafsiri, walaupun tak ada hingga, tapi Allah Ta'ala tahu secara tafsiri tak ada hingga tu lagu mana. Itu luar batas akal kita lah. Benda yang luar batas akal, Ahli Sunnah wal Jamaah akan kata itu salimnah, itu terima saja. Tak payah nak fikir lajak jauh dah. Macam sama Tuhan mendengar Tuhan, macam mana dia boleh dengar benda ada? Tak payah nak kata dah. Cukup kata Allah Ta'ala mendengar dan melihat benda yang ada. Lagu mana? Wallahu a'lam. Habis selesai. Tak kata apalah. Kemudian kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka wajiblah disabitkan baginya, bagi Allah tu, atas jalan ijmal. Arti jalan ijmal atas jalan perhimpunan. Perhimpunan ni umum lah. Wajib Allah Ta'ala kita kata sabit sifat-sifat kesempurnaan secara umum, tak ada tafsil. Tak nak tafsil lah, sebab yang tafsil tu ada 20 yang nanti akan datang tu. Hadis selain 20 ada tak sifat lain? Ada. Sifat kesempurnaan? Ya. Berapa tu? Wallahu a'lam. Habis tu sah. Dan yang mustahil atasnya, atas Allah itu tiap-tiap sifat kekurangan yang tiada patut dengan dia, dengan Allah. Dan iaitu sifat-sifat kekurangan amat banyak juga. Tiada menghinggakan dia ke sifat kekurangan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga sifat mustahil. Wajib kita i'tiqad secara ijmali Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sifat-sifat tersebut secara ijmali. Kalau sifat mustahil bukan tertakluk dan terhad kepada 20 itu sahaja, atas pandangan kata 20, atau 13 sahaja atas pandangan kata 13, atau 24 sahaja atas pandangan kata 24, bahkan banyak lebih daripada itu. 13, 20 dan 24 tu hanya ummahatus sifat, hanya sifat-sifat yang menjadi teras sahaja. Maka wajib disucikan dia, disucikan sifat-sifat
Disucikan, dia disucikan Allah daripadanya, daripada sifat-sifat kekurangan tersebut. Atas jalan ijmal pula, atas jalan borong. Habis, selesai. Itu wajib secara ijmali. Bermula segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu dua bahagi. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ada dua bahagi. Suatu bahagi, yakni bahagi yang pertamanya wajib diketahui atas jalan ijmal. Arti ijmal atas jalan perhimpunan, atas jalan borong, atas jalan umum. Dengan makna bahawasanya diiktikadkan dengan hati seorang, ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beberapa sifat kesempurnaan yang tiada terhingga, yang wajib bersifat ya Allah dengan sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Ini secara ijmal hak yang wajib. Dia ulang balik ya. Dan mustahil atasnya atas Allah. Itu ataf kepada kata wajib diketahui. Kejap. Betul? Dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala, yakni atas jalan ijmali, segala kekurangan. Jadi segala kekurangan itu tidak sabit dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ni kita nak menolak pandangan salafiyah yang mengatakan bahawasanya ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah ngaji 20 Dalam kitab Barahin sebut jelas. Wa mimma yajibu ala kulli mukallafin. Wa mimma litab'id. Ini yang makna sebahagian sifat yang wajib diketahui, yakni secara tafsil, bukan ijmali. Ijmali wajib kata Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang kesempurnaan tanpa hingga. Berapa? Wallahu a'lam. 99 ke? Bukan 99. Lepas tu wallahu a'lam. Tu bahagian pertama. Dan bahagi yang kedua wajib diketahui akan akan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu atas jalan tafsil, terperinci. Fassala yufassilu tafsilan, secara terperinci. Macam mana? Dengan makna bahawa diketahui akan sifat kesempurnaan satu sifat kesempurnaan. Makna satu-satu tadi. Kena tahu makna dan dalil bagi sifat kesempurnaan Allah yang satu-satu tadi. Noktah. Mana tahu sifat Tuhan satu, dah tahu makna lah. Dan yang kedua, tahu dalil. Dalil apa yang wajib? Ijmali juga. Kalau kitab perukuran besar yang kita akan baca nanti, disebutkan orang kafir ni ma'rifatullah itu pun dua. Pertama ijmali, kedua tafsili. Ijmali dengan makna dia mengetahui Allah itu Tuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu rasul terakhir. Cukup lah. Ijmali dulu. Tak wajib ngaji sifat 20 lagi. Lepas dah masuk Islam, baru wajib tafsili. Ma'rifatullah tafsili. Ngaji sifat 20. Contoh. Ngaji sifat 13. Contoh. Kemudian kata Musannih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan yang wajib diketahui dalilnya. Dan yang wajib diketahui dalilnya, dalil bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah itu pula. Dan yang wajib diketahui atas jalan ijmal itu, yang lain daripada 20 sifat yang lagi akan datang. Sebut 20 sifat itu. Noktah. Dan yang wajib diketahui dalil pula, dan wajib diketahui atas jalan ijma' tu lain daripada 20 sifat yang kita nak bahas ni. Maknanya sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak ada hingga, sifat-sifat kekurangan Allah Ta'ala yang tak ada hingga, juga kena tahu dalil. Tapi dalilnya jadi ijmali lah. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersifat dengan sifat kekurangan.
Jikalau Allah Subhanahu wa taala ataupun tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekurangan, itu mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala sabit padanya sifat-sifat kesempurnaan dan ternafi daripadanya sifat-sifat kekurangan. Itu yang ada. Dah lihat tu. Dari akal hak tu nya. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Tijanud Darari, boleh pilih dalil akal, boleh dipilih dalil naqal. Kemudian, dan yang wajib diketahui atas jalan tafsil terperinci itu, iaitu yang wajib tu 20 sifat jua, yakni atas jalan ulama yang mensabitkan ahwal. Yakni atas jalan ulama yang mensabitkan ahwal. Adapun ulama yang tidak mensabitkan ahwal, 13 je lah. Ataupun ulama yang mensabitkan ahwal serta tambahan sifat, iaitu idrak dan takwin, maka akan ada maknawiyah pula, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Dan yang mustahil tu iaitu 20 sifat secara tafsir tu: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ilman, bukan ilman, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu aliman tadi tu, bukan ilman, diisi fa'in. Ini kita terang nantilah. Ini secara ijmali dulu. Itu yang wajib ketahui secara tafsiri. Bunyi mic tau. Kalau tak bunyi mic, bagi tahu lah. Habis selesai. Maka dia pun satu-satulah seko-seko dia bahas. Maka dia pun sebut wujud. Artinya, arti wujud, ada Allah Ta'ala. Sifat wujud kan? Ada Allah Ta'ala itu lawannya lawan wujud, tiadanya tiada Allah. Tiada tu lawan bagi wujud. Mustahil tiadanya tiada Allah. Wajib adanya Allah. Nah, mustahil tak ada Tuhan. Wajib mesti terima ada Tuhan. Tapi sifat wujud tu sendiri bukan wujudi. Sifat wujud tu sendiri amru i'tibari, satu pandangan atau hal. Tapi atas pandangan yang sifat 20 ni, dia hal lah. Dia bukannya amru i'tibari, dia hal. Bermula makna wujud itu tiada dikenalkan zat dengan ketiadaan bersifat dengan wujud. Noktah. Pelik sikit makna wujud ni. Tiada dikenalkan zat dengan ketiadaan bersifat dengan wujud. Inilah dia panggil sifatun nafsiyatun. Sifatun mansubatun ila nafsi. Sifat yang dinisbahkan kepada diri. Mana kalau tak ada sifat ni, diri itu tak ada. Diri itu tak kenal. Bila kata ada, maka diri itu kita kenal. Itu maksud ada. Tahu bentuk dia ada ni. Ada pun tanda. Habis itu. Jadi ulama khilaf. Wujud itu adakah amru i'tibari ataupun hal. Kalau amru i'tibari selesai, iaitu dia tu satu benda, sifat wujud, iaitu sifat yang maknanya ada tu. Faham di akal. Faham di akal. Kata bila suatu barang ataupun satu zat tu di situ, adalah dia. Ayah nak terjemah. Satu zat itu kalau berada di situ, adalah dia. Dipanggil sifat ada. Orang tanya, Zaid ada tak di surau? Okay, kalau kita faham kata Zaid ada ke tak di surau, apa yang kita fikir kalau otak? Batang tubuh Zaid. Oh, dia tak ada di surau. Mana batang tubuh Zaid tu tidak ada di situ. Kalau kata ada di surau tu, mana batang tubuh Zaid tu ada di surau. Maksud dia. Cuma pandangan ulama yang kata hal ni, dia ada dua pula hal. Hal ni ada yang mu'allalatan bi'illatin, ada yang ghaira mu'allalatan bi'illatin. Mu'allalatan bi'illatin ni mudah cakapnya benda yang
ada sabit dia itu sebab benda lain. Tu senang cerita. Mu'allalatan bi'illatin ni, sabit benda tu sebab ada benda lain. Contoh maknawiyah, itu mu'allalatan bi'illatin. Sabit maknawiyah sebab ada ma'ani. Kalau tak ada ma'ani, tak ada maknawiyah. Sabit maknawiyah sebab ada ma'ani. Dia lazim malzum. Okey, kalau ghayra mu'allalatin bi'illatin, sifat wujud. Kenapa? Kerana sabit sifat wujud bukan sebab lain. Tu. Sabit sifat wujud bukan dengan sebab sifat lain, tapi sifat manawiyah itu sabit dengan sebab sabitnya makna. Ini dari sudut faham kita, bukan bermakna sifat Allah dia ada dulu kemudian ma'ani dulu baru mari ma'nawiyah. Itu tak betul lah. Ini nak faham di akal kita saja apa itu hal. Hal ma'nawiyah tu nanti akan datanglah. Apa beza hal ma'nawiyah dengan pandangan maknawiyah yang amru i'tibari. Tu kalau orang dah ikut kidah ni. Lah kidah tu tahu dah tu. Kali. Ada pun tanda ada Allah Ta'ala itu, maka iaitu tanda dia tu dengan dua dalil. Pertama dalil akal, kedua dalil naqal. Ni sabit dalam tijan ad-darari. Boleh dua dalil. Dalil naqal dan dalil akal. Maka dalil akal itu bahawasanya jikalau tiada ada Allah Ta'ala itu, niscaya tiadalah diperoleh sekalian tu kena pada baharu alam. Sekaliannya baharu alam ini. Baharu tu bukan dalil, baharu tu jihatul dalil. Dalil itu alam tu. Cuma sekarang ni dia hurai dalil akal ni secara tafsili, secara dalil mantiqi. Ini dalil tafsili ni. Cuma kalau orang ada kitab bila sebut dalil ijmali saja, dia akan sebut baharu alam. Baharu tu bukan dalil, baharu tu jihatul dalil. Jihatul dalil tu sebab kenapa pilih alam. Sebab baharu. Itu jihatul dalil. Alam itu sendirinya dalil. Tapi hak ni tafsiran. Dia kata apa? Bahawasanya jikalau, ni mana? Dia panggil qiyas iqtirani. Qiyas al-istithnai. Tengok dulu. Bukan. Qiyas asy-syarti. Qiyas syarti. Dia kata jikalau tiada ada bagi Allah itu, tu muqaddam. Niscaya tiadalah diperoleh sekaliannya baharu alam ini tali. Lepas tu ni qiyas pertama. Qiyas kedua. Saya buka qiyas dah. Apa? Dia panggil premis pertama. Premis kedua pula, dan iaitu tiada diperoleh sekalian alam ini tu mustahil. Itu premis kedua. Mana dia nafi tali. Nafi tali natijahnya ialah nafi muqaddam. Muqaddam tadi apa dia? Tiada ada Allah. Nafi tiada ada Allah, makna ada Allah. Maka dia punya natijah, maka sabitlah adanya ada Allah. Ini qiyas al-istithnai al-muttasil, ataupun kata lain qiyasu asy-syarti al-muttasil. Sebab apa dia panggil syarti? Sebab ada syarat, iaitu jikalau. Sebab apa dia panggil istithnai? Kerana ada tetapi. Walaupun sini tak ada tetapi, tapi pada makna tetapi, dan iaitu tu. Dan iaitu yakni tetapi, iaitu tiada diperoleh sekalian alam itu mustahil. Tu tetapi tu istithnai. Lakin dalam mantik dia panggil istithna, haraf istithna, ada istithna. Tapi dalam bab nahwu dia tak ada istisna lah dengan lakin, istisna dengan illa, siwa, suwa, ma'ada dan sebagainya. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia pakai ni dalil wujud. Itu kan biasanya afillahi syak. Tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yakni afi wujudillahi syak. Adakah pada wujud Allah itu syak? Gitu. Wallahu bermula Allah itu khalaqakum khabar, telah mencipta ia Allah maf'ul bikum akan kalian, ataf wa ma ta'malu, dan barang yang kalian perbuat. Ma tu khilaf ulama tafsir, sama ada ma masdariyah atau ma mausuliyah. Kalau ma masdariyah wa ma ta'malun ay wa amalakum takdir. Kalau ma mausuliyah kena takdir silah,
kena takdir aid kembali pada dia. Wa ma ta'maluna ay wa ma ta'malunahu. Itu arti firman Allah Ta'ala. Dan bermula Allah Ta'ala itu khabar. Bermula tu tak ada. Menjadi itu khabar. Menjadi ia. Ya Allah. Ia tu dhamir mustaqil. Cara terjemah. Akan maf'ulun bih. Akan kamu. Dan atau pada kamu. Dan perbuatan kamu. Ini makna. Ma tu ditafsir. Ma masdariyah. Besar. Itu sifat wujud. Senang sangat. Jadi perbahasan wujud, adakah ainul mawjud ataupun tidak, itu min ghawamid ilmi al-kalam, tidak perlu dibahaskan. Qidam artinya arti qidam, sedia Allah Ta'ala itu sedia. Bukan get ready tu, bukan. Terjemahan saja. Lawannya lawan sedia tu ialah baharunya baharu Allah. Lawan sedia. Mustahil baharunya nya Allah, wajib sedianya nya Allah. Ini benda yang unik lah. Antara benda yang unik. Kenapa dia utamakan mustahil baharu wajib? Sedangkan kalau ngaji dalam hasyiah, dia akan kata wajib tu didahulukan banding mustahil, lepas tu harus. Kenapa lepas wajib dia jadi bahar mustahil? Sebab wajib tu lawannya ialah mustahil, bukan lawannya harus. Maka harus tu yang terakhir. Wajib tu sebab kita nak sabitkan benda yang mesti ada ataupun sungguh di Tuhan dulu. Baru kita bahas yang tak ada di Tuhan, yang tidak sungguh di Tuhan. Bermula makna sedia Allah Ta'ala itu tiada terdahulu. Tiada. Ni maksud salbiah. Salbiah bermakna linsilab, kata Imam Syarqawi dalam kitab Hasyiah Syarqawi. As-salbu bermakna al-insilab. Kenapa dia terjemah gitu? Sebab salbu makna menafi, tidak. Salbu dengan makna menafi. Kalau insilab di atas wazan infial, ternafi. Apa maksud dia? Apa beza dia? Kalau salbu menafikan, itu berkemu kepada fi'lul fa'il, perbuatan orang yang membuat. Tapi kalau insilab tidak memerlukan fi'lul fa'il. Kita selalu buat contoh air, gelas yang kosong. Gelas ada air, kita buang air, itu menafikan air. Tapi kalau gelas kosong, tak ada air, itu ternafi air. Kita tak ada buang, dia kosong dah. Itu ternafi air. Itu salbiah, insilab. Bukan Allah Ta'ala itu asal baharu, kita buang baharu dah. Allah tu memang sejak azali tak baharu. Baharu tu ternafi di Tuhan sejak azali. Kalau kita Hidayatul Mutafakirin, dia panggil dilalah sifat salbiah tu dilalah mutabiqiyah. Ngaji mantik lah pula. Mutabiqiyah tu binatang apa pula? Dia ada mutabiqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Mutabaqiyah tu benda yang selari. Contoh kita takrifkan al-insan hayawanun natiq. Kemudian kita pun sebut hayawanun natiq. Itu dilalah mutabiqiyah. Tapi kalau sebut sebahagian saja. Apa itu insan? Al-insanu huwa natiq. Itu dilalah tadammuniyah. Sebahagian. Tadammuni sebahagian. Sebahagian daripada benda asal. Benda yang penuh tu kita kerat. Kalau iltizamiyah benda yang lazim. Al-insanu dhahikun. Insan ni orang yang gelak. Orang yang gelak. Gelak ni bukannya takrif yang tepat, tapi dia sifat yang melazimi manusia. Gelak ni. Sebab ada benda lain gelak juga selain pada manusia. Sebab tu takrif bukan takrif yang had, takrif yang tepat tidak. Tapi iltizam, memberi makna lazim. Sama juga bila sebut qidam, kena kepada tidak baharu. Tu mutabiqiyah. Dia tak ada lapik-lapik dah. Qidam tu tak baharu. Tak baharu tu namanya qidam. Tak ada rambut, namanya botok. Tidak beranak, namanya mandul. Gitu. Qidam. Qidam artinya arti qidam sedia Allah Ta'ala itu. Lawannya lawan qidam, baharunya baharu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil baharunya baharu Allah, wajib sedianya nya Allah. Bermula makna sedia Allah Ta'ala itu tiada terdahulu oleh tiada. Tiada.
Sedia tu tiada. Tiada tu insila, ternafi, terdahulu. Oleh tiada. Dia panggil al-adamus sabiq. Al-adamu as-sabiq. Bagi adanya ada Allah. Noktah. Dia ada al-adamus sabiq, al-adamul lahiq. Al-adamus sabiq, tiada terdahulu. Itu ternafi dengan sifat qidam. Al-adamul lahiq, tiada kemudian. Itu ternafi dengan sifat baqa. Ada pun tanda sedia Allah Ta'ala itu, maka iaitu tanda sedia dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil nakal. Sama ya. Maka dalil akal itu bahawa jikalau tiada, ia al-istithnai. Jikalau tiada sedia Allah Ta'ala itu muqaddam. Niscaya tiadalah diperoleh sekalian baharu alam ini. Dia panggil apa? Tali. Itu premis pertama. Muqaddimah yang pertama. Muqaddimah kedua, dan iaitu tiada diperoleh sekalian baharu alam ini mustahil. Dia panggil nafi tali. Bila nafi tali, natijah dia nafi muqaddam. Muqaddam tadi tiada sedia Allah, nafi muqaddam. Tidak tiada sedia Allah, makna sedia Allah. Maka sabitlah sedianya Allah Ta'ala itu. Noktah. Habis. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala huwal awwalu. Arti huwal awwal iaitu huwal iaitu Allah Ta'ala itu. Iaitu tu kena pada Allah Ta'ala itu. Ya tu tafsir tiada permulaannya ya Allah. Bukan ya awal tu maksudnya yang paling awal diciptakan, bukan. Silap habis. Silap cerita habis cerita. Baqa artinya baqa kekal Allah Ta'ala. Lawannya lawan baqa, binasanya Allah. Mustahil binasanya Allah, wajib kekalnya Allah. Dia panggil al-adamu al-lahiq. Jadi kekal ni ada beberapa lah. Kekal zati. Kekal zati maksudnya zat tersebut memang kekal. Tu. Bukan qidam, perbahasan qidam. Perbahasan qidam. Qidam zati. Mana zat tersebut sedia kala ada. Itu kena pada zat Allah. Yang kedua, qidam sifati. Sifat Allah qidam. Kena pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, qidam zamani. Iaitu masa. Sekurang-kurangnya setahun dan ke atas. Itu kena pada makhluk. Yang keempat, qidam idhafi. Nisbah pada orang lain, dia lebih tua. Contoh, Pak dengan anak, Pak lebih tua. Pak tu qidam daripada anak. Qidam apa? Qidam idhafi. Begitu. Kalau dari sudut baqa pula, ada dua. Baqa hakiki, baqa majazi. Baqa hakiki, Allah Ta'ala dan sifatnya. Baqa majazi, syurga, neraka dan sebagainya. Kerana baqa majazi, sebab dia kekal tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula makna kekal Allah Ta'ala itu tiada dihubungi oleh tiada. Tak dihubungi oleh tiada. Tiada tu insilab. Ternafinya dihubungi oleh tiada. Makna akan datang. Dihubungi ni akan datang tiada. Itu mustahil. Akan datang tiada. Itu mustahil. Bagi adanya Allah. Noktah. Ada pun tanda kekal Allah Ta'ala itu, maka iaitu tanda kekal Allah dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawasanya jikalau binasa. Mana dia tak ada dalil ijmali ya? Semua dalil tafsiri belakang. Tapi dalil tafsiri ini dia ada syarat. Pertamanya macam inilah, dia disusun dengan kaedah mantiqiyah. Yang kedua, dia terlepas syubhat. Tapi kalau susun kaedah mantiqiyah begini, tetapi tidak menghilangkan syubhat, masih tetap jadi ijmali. Walaupun dia disusun dengan pelbagai dalil. Sebab syarat dalil tafsiri ialah dapat mengangkat syubhat dan waham. Niscaya tiada tadi. Bahawasanya jikalau binasa Allah Ta'ala itu. Ini panggil muqaddam. Ini qiyas al-istithnai juga. Al-istithnai al-muttasil.
Tanya pasal keputihan lagi. Mu jawab dok. Niscaya jikalau binasa Allah Ta'ala itu, ni qiyas al-istithna'i al-muttasil juga. Jadi hak depan ni, jikalau binasa Allah Ta'ala itu, hak ni muqaddam. Niscaya tiadalah diperoleh sekalian baharu alam, hak tu tali. Cuma baharu tu bukan dalil, dia jihatud dalil. Tu premis pertama. Muqaddam yang pertama, muqaddam lah. Muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua, premis kedua, dan iaitu tiada diperoleh sekalian baharu alam ni mustahil. Natijahnya, maka sabitlah kekalnya kekal Allah. Bila nafi tali, nafi muqaddam, maka natijahnya nafi muqaddam lah, iaitu binasa Allah. Yang ni tidak binasa Allah. Tidak binasa, nama bagi kekal. Sabitlah kekal Allah. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya, bermula tiap-tiap suatu itu binasanya tiap-tiap suatu melainkan zatnya, zat Allah Ta'ala. Tiada binasanya zat Allah. Dia tak terjemah wajah, dia terjemah zat. Karena wajhun bermakna zat. Balaghah min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Daripada menyebutkan benda yang juzu, itu wajhun, tapi naknya kul, iaitu seluruh zat. Aku tak nampak batang hidung dia ni. Batang hidung kita nak jumpa. Dah, kita nak jumpa orang dia, tapi cakapan bahasa batang hidung. Benasanya dan dari naqabi. Habis, intah selesai. Seterusnya, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Lawannya, lawan mukhalafah ni, bersamaan baginya Allah. Yang ni bersamaan, kan? Bersamaannya Allah baginya, bagi yang segala baharu. Jadi baharu. Baharu ni ada dua lah. Pertama baharu hakiki, yang kedua baharu majazi. Baharu hakiki, al-mawjud ba'dal adam. Ada selepas tak ada. Kalau dia panggil apa nama tu? Kalau baharu majazi, dia panggil at-tajaddud, perubahan daripada benda sungguh ke benda sungguh yang lain. Contoh muda ke tua. Itu dia panggil baharu majazi. Baharu majazi. Jadi kenapa kita kata sejak azali Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan baharu, sedangkan baharu tidak ada sejak azali, benda baharu ni? Nak katanya mafhum bagi benda baharu tak sabit di Tuhan sejak azali. Apa mafhum bagi benda baharu? Dua, jirib, arad. Allah Ta'ala zat dia bukan jirib, Allah Ta'ala zat dia bukan arad. Dan sifat Allah bukan arad. Tu tak sama. Mukhalafah dari sudut tiga. Zat, sifat, perbuatan. Zat Allah tak serupa makhluk. Dari sudut Allah Ta'ala zat dia bukan jirik, dan apatah lagi arad. Sifat Allah tak sama dengan baharu, dari sudut iaitu bukan arad, iaitu bukan baharu, iaitu bukan binasa sifatnya. Perbuatan Allah tak sama dengan makhluk, sebab perbuatan makhluk itu usaha ikhtiar. Perbuatan Allah memberi bekas, memberi kesan. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni dari sudut zat. Dari sudut zat itu biasa dalam wahdaniyah, orang tu nanti wahdaniyah. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith itu sepatutnya sifat yang sudah memadai untuk kita sebut qiyamu binafsihi. Maknanya kalau kita tak sebut qiyamu binafsihi pun tak apa dah. Sebut mukhalafah pun menjadi dah. Sebab qiyamu binafsihi, maksud qiyamu binafsihi merangkumi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tapi sebab apa kita sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Kerana al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azim, kata Imam Syarqawi. Jahil dalam ilmu akidah ini satu benda yang amat besar kesannya. Khatarun azim, salah yang cukup besar. Jadi sebab tu ada pengulangan untuk taukidkan i'tiqad, untuk yakinkan betul-betul hak ni yang sebenar, hak ni yang bukan sebenar. Maka dia datangkan sifat mustahil, dia datangkan sifat hak wajib, yang walaupun dia tu faham dah daripada sifat sebelumnya. Contoh wujud. Wujud faham dah qidah baqa', tapi sebut juga qidah baqa'. Mustahil bersamaannya, bersamaan Allah baginya bagi baharu. Wajib mesti sungguh bersalahannya Allah baginya bagi yang baharu.
Jadi start daripada wujud sampai mukhalafah ni, wajib sini makna sungguh, mustahil sini makna tidak sungguh, sebab dia bukan wujudi. Bermula ba'da bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu. Tiada bersamaan nyonya Allah bagi yang baharu. Makna bersalahan Allah itu tak bersamaan dengan Allah apa? Bersalahan dengan Allah, bersalahan Allah terhadap yang baharu itu ialah maknanya tak bersamaan Allah dengan yang baharu. Sebab apa? Sebab bersalahan itu makna tidak. Mukhalafah bermakna adamu. Dengan makna tidak itu salbiah, bermakna insilab. Adapun tanda bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu itu, maka iaitu tandanya dengan dua dalil. Pertama dalil akal dan kedua dalil naqal. Maka dalil akal itu bahawa ni qiyas al-istithnai al-muttasil ataupun qiyas al-syarti al-muttasil. Jikalau tiada bersalahannya tu kena pada Allah. Bersalahannya Allah bagi. Dia bagi sini lam mukhalafatu ta'ala lil haudith. Lam ni lam zaidah. Sebab tu pada Syekh Wa Ismail Al-Fatani dalam kitab Baqarah dia tak terjemah bagi. Sebab lam tu bukan lam harajah, dia harajah zaidah, bukan harajah asli yang tidak ada makna. Semata-mata lam ada untuk zaidah. Zaidah ni tambahan. Dia panggil lam zaidah litaqwiyah, untuk menguatkan lagi fungsi masdar, untuk muta'addi dengan hawadith. Untuk muta'addi dengan hawadith. Dia panggil lam zaidah litaqwiyah. Jikalau tiada bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Mana? Ulang balik kali ya. Mula yang baru kali ya. Ni muqaddam. Niscaya tiadalah diperoleh sekalian baharu alam ini. Ni tali. Habis? Lepas tu dan iaitu premis kedua. Muqaddimah kedua. Dan iaitu tiada diperoleh sekalian baharu alam ni mustahil. Premis kedua. Mustahil. Premis kedua. Premis kedua. Jadi ni nafi apa? Nafi tali. Bila nafi tali, natijahnya nafi muqaddam. Iaitu apa muqaddam tadi? Tiada bersalahan Allah bagi segala yang baru. Maknanya bersalahan Allah bagi segala yang baru. Tiada bersalahan, yakni bersalahan. Nafi lawan nafi positif. Maka sabitlah bersalahannya Allah, yakni akan yang baru. Dan dalil naqal itu seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'. Arti firman Allah, tiada suatu seumpamanya kena Allah Ta'ala. Ini dalil ayat muhkamat. Allah Ta'ala tidak serupa makhluk. Daripada ayat laisa kamithlihi syai', itulah terbitnya Allah bukan jirim, Allah bukan arak. Apa-apa kaitan dengan makhluk, Allah bukan dia. Maka dibahaskan secara khusus ilmu maqulatul asyarah untuk mengatakan Allah Ta'ala bukan makhluk. Bukan sama macam makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung pula pada esok hari Selasa, insya-Allah Ta'ala. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kata lah macam situ dah lah. Tak payahlah 3 jam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.